Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana menjemput saya di podcast Wacana Kreatif dengan tajuk hari ini kita SOP era pandemik, kesan ke atas pendidikan seni visual lah. Dan bersama saya hari ini rakan saya, panel jemputan untuk podcast ni, Encik Razif Muhammad Rati daripada UiTM Kota Semarahan, jiran kita di sebelah saja. Jadi hari ini merupakan podcast pertama kita yang diusahakan untuk memberi khabar kepada rakan-rakan kita di mana sahaja berada tentang kesan pandemik ini ke atas pendidikan seni visual, terutamanya dalam PNP, pengajaran dan pembelajaran kita. Jadi seperti mana yang semua maklum bahawa PNP kita berlaku secara atas talian sekarang ni. Di NIMAS pun pelajar belum dibenarkan untuk berada di kampus kerana SOP tertentu. Okay. Saya rasa benda yang sama berlaku untuk UiTM. Macam mana? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cik Barizwan. Dan juga terima kasih kepada penganjur FGK podcast FGK Unimas untuk menjemput saya juga sebagai panel untuk siri pertama Wacana Kreatif kali ini. Which kita UiTM dan Unimas adalah jiran. And then obviously UiTM dalam fakulti seni reka diploma level dan juga FGK adalah degree level. So sama juga bila keadaan pandemik ini berlaku dengan topik kita ni yang SOP era pandemik, kesan ke atas pendidikan seni visual, new norms yang wujud sekarang ni memaksa untuk kaedah, memaksa betul, dia akan memaksa meneruskan kaedah pembelajaran yang terbaru. Nak kena buat, which is adalah agak baru untuk pelajar dan juga agak baru untuk pesyarah juga. Untuk meneruskan kaedah pembelajaran PNP tadi tu. And then of course agak ketara perubahan dari segi fizikal yang kita tengok, which is macam saya mengajar seni arca, seni halus, memerlukan workshop dan juga studio. Kan sedia kita tahu, sedia kita maklum, perkara ni ataupun kaedah pembelajaran PNP ni adalah hands on. Sama juga macam Unimas kan. So bila hands on, bila kita berubah kepada transition between kaedah pengajaran online menggunakan pelbagai platform yang ada, memaksa juga student untuk mempelajari kaedah-kaedah online yang ada. Juga pesyarah juga. Macam saya dulu pun saya tak tahu. Video pelbagai platform video, Google Meet, Webex, Cisco, and then Zoom. So ini kita buat praktiskan kaedah ini, which is semua kena ikut lah. And then pastinya dia ada pro and cons untuk kaedah ini, sebab kita belum lagi bersedia sebenarnya untuk semua fakulti ataupun semua universiti pun mungkin boleh dikatakan belum bersedia. Yalah, 100%. Ada juga yang sedia kan. Kita tak menduga pandemik kita tak menduga kan? Untuk fakulti especially fakulti Ain Design ni memang nampak ketara lah. Mungkin untuk bagi fakulti lain dia agak biasa, sebab dia tak memerlukan workshop ataupun hands on yang perlukan. Mungkin sains pun ada memerlukan makmal. Sains memerlukan makmal kan. So maknanya kita dapat harungi dengan hati yang terbuka, dengan positif. Dan juga ini adalah satu platform juga untuk kita arts ataupun art scene kita berubah, which is cara pembelajaran berubah dan juga art scene juga akan berubah dari situ. Okay. Macam kami di NIMAS yang terkesan disebabkan oleh pandemik ini adalah pelajar tahun akhir lah. Pelajar tahun akhir kami biasanya akan ada pameran cipta, biasanya berlaku sekitar April ataupun Mei. Dan pelajar tahun akhir ini memerlukan studio, bengkel dan sebagainya untuk buat kerja. Tapi oleh kerana pandemik ini, mereka terpaksa menjalani ataupun melakukan, menghasilkan karya
secara atas talian lah. Jadi saya dipahamkan juga dan pameran cipta tersebut juga akan berlaku atas talian secara online lah. Akan dihasilkan virtual gallery dan sebagainya. Virtual gallery. Kalau dari segi penghasilan, penghasilan karya, pada kalau saya tahulah Unimas lebih kepada tidak memilih meja ataupun apa saja kan. Macam kita level diploma, kita ada meja dia bukan meja, dia macam ada satu batch ni ikut level, dia akan ada belajar tentang welding. Sebenarnya teknikal, dari segi teknikal ada welding. So sebagai contoh, kelas saya sendiri untuk subjek semester 3, semester 4 yang bertemakan ruang, yang dalam silibus tu mengenalkan tentang pemahaman tentang teknikal welding. Tapi bila kita tengok balik dalam silibus, dia adalah tentang construction. So apa yang kita boleh putuskan kat situ, kita boleh alternatifkan ataupun kita, sebab kita nak masuk ke kaedah online ni, bila semua student dia terpaksa balik ke kampung masing-masing, dan keperluan online, keperluan welding teknikal tadi tu dah tak wujud. Mungkin adalah bapa saudara ke, ada bapa dia yang ada kemudahan tersebut, mesin tersebut boleh apply. Cuma bila yang tak ada tadi tu, kita berbalik kepada intipati silibus tadi tu, which is setiap semester dia ada dia punya pemahaman sendiri, understanding yang perlu di capture, which is kelas semester 3, 4 tadi tu adalah tentang construction, binaan. Dan semester 2 lebih kepada casting, semester 3 casting, semester 2 carving, dan juga semester 4 adalah binaan. So bila pemahaman tentang binaan tadi tu, pensyarah tersebut perlu membuat satu kaedah baru, which is kita tak perlu rombak silibus, kita just perlu adjust sikit dalam skema kerja, scheme of work ataupun project brief yang perlu kita menukar dari segi bahan teknikal. Kita kena lupakan technical welding, kita absorb technical yang ada untuk yang ada. As long as dia tahu tentang construction tadi tu, pemahaman construction, macam kita boleh glue, assemble and then something. Macam kami di Unimas pula tahun akhir, terutamanya program seni halus seni halus ni of course tahun 1 kita foundation, dan tahun kedua dia ada option course dia. Option course ni kita ada ceramik, integrated art dan juga fotografi. Jadi sepanjang semester 2 di tahun 1 hinggalah mereka habis tahun 2, mereka berada di dalam option course masing-masing, khusus pilihan sama ada nak ambil fotografi, ceramik ataupun integrated art. Tapi masuk di tahun 3 pula mereka bebas untuk menghasilkan karya berbentuk macam mana sekalipun. Jadi berlakunya pandemik ini tidak memberi satu kesan yang ketara ke atas pelajar, kerana mereka boleh fleksibel dalam menghasilkan karya, sama ada nak menghasilkan karya berbentuk physical form, conventional form, ataupun memang new media, ataupun boleh pergi online. Itu membuatkan mereka ni survive di dalam era pandemik ni. Saya rasa pelajar-pelajar seni halus di Unimas ni dia akan survive kerana kita telah pun memberi asas tentang new media tadi tu, online dan sebagainya. In fact pada tahun 2015 saya sendiri pun telah curatekan satu show tentang exhibition. Nama pameran tu exhibition, di mana penghasilan karya menggunakan apps yang kita boleh dapati di dalam Google Play Store. Jadi nak buat drawing ke, nak buat foto apa semua, even untuk edit sound ke, edit video, kita ada dalam Google Play Store tu. Saya rasa ini keistimewaan yang ada di Unimas lah, di mana pelajar tidak terlalu mengikuti form-form konvensional yang ada. Betul. Tapi untuk nak buat satu conclusion untuk semester ni, untuk bagi UiTM lah, Fakulti Design, untuk nak concludekan semua sekali belum boleh lagi lah, sebab kita masih lagi go through the process of PNP. And then sekarang ni pun dah masuk ke final.
So kita nak tengok result macam mana. Mampu ataupun tak mampu pelajar tersebut membuat kerja dengan, saya boleh cakap, kekangan. Kekangan yang ada antaranya adalah kekangan berada di rumah dari segi bahan dan juga kekangan environment yang mana mengajak student untuk, dan ada juga yang mungkin give up dengan environment, mungkin mak suruh basuh kain, sidai kain kan. Yalah. Sebagainya kan. Harian di rumah kan. Termasuk dekat pensyarah juga ada kekangan sebegitu kan. Kalau semua ada yang ada anak kan. So untuk kita nak buat satu kelas untuk berada di rumah tu dah jadi satu kebiasaan yang lain. Bila datangnya kebiasaan baru ni, kita terpaksa harungilah. And then terpaksa duduk dalam bilik buat satu kelas kan. And then mungkin pada setengah pelajar ada yang mampu untuk buat, and then satu lagi macam contoh, dengan adanya keadaan ni, fakulti kami which is especially in Fine Art Department ada buat satu pertandingan studio at home kan, which is yang dikendalikan oleh antara staff yang ada dekat dalam Department Fine Art. Buat satu pertandingan, dia kena upload dia punya studio sendiri di rumah kan, untuk menunjukkan kerja dia. Itu satu inisiatif yang baik inisiatif yang baik lah, tapi mungkin sambutan dia agak kurang disebabkan oleh pemahaman ataupun new norms ni agak terkejut student. And then ada juga yang apply menyambut pertandingan tu dengan baik. Ada juga yang mungkin para student ni banyak dia punya aktiviti yang berlaku di rumah, especially yang tak boleh nak dielakkan adalah student yang berada di pendalaman. Yalah, dari segi capaian internet dan juga, tapi bila wujudnya, bila kerajaan telah mengumumkan PKPP, which is boleh keluar berada di pekan cross sempadan, cross daerah. So student ni boleh keluar untuk mencari capaian internet. So dia agak menyenangkan jugalah untuk pelajar tersebut. Okay, untuk 5 minit terakhir kita ni, kita dah bincangkan tentang PNP, pemajaran dan pemajaran. Kita boleh secara brief kita boleh bagi tahu rakan-rakan kita kat luar ni tentang industri seni di Sarawak ni sendiri. Kita sebelum ni memang kita tak berapa banyak pameran pun seperti di Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi kesan ke atas pameran seni di Kuching ataupun Sarawak ni, kesan pandemik ni saya rasa tidak memberi satu kesan yang hebat sangat pun kan, sebab kita pun kurang pamerannya. Cuma aktiviti kita sama dengan komuniti lah, mungkin tu terjejas sedikit Tapi ada positifnya dekat situ. Kalau dulu sebelum pandemik ni, kita tak tahu apa yang berlaku di Semenanjung kan. Kalau tak ada live apa macam ni yang dia orang buat, kita tak tahu apa yang berlaku di Balai Seni contohnya kan. Jadi positifnya kat situ lah saya nampak kan. Dan saya adalah orang yang banyak terlibat dengan komuniti, dan saya rasa kesan itu ke atas penglibatan komuniti agak memberi kesan yang kuat lah. Itu je lah saya punya. Juga termasuk sama bagi pihak seorang academician ataupun seorang pensyarah, secara tidak langsung terlibat dalam komuniti punya projek ataupun komuniti punya approach, which is memang terlibat, memang terkesan. Jadi last word lah untuk mungkin untuk pelajar-pelajar kita yang dengar ni, melihat podcast kita hari ini, dan juga rakan-rakan kita dari Semenanjung, apa harapan kita kan? Adakah online ni akan berterusan sampai bila-bila ataupun macam mana? Okay, untuk pendapat saya lah, saya mungkin last word lah ni, kita pendapat untuk online class PNP, untuk especially on visual arts, mungkin kita kena balance kan. Okay, mungkin online class akan ada untuk mengurangkan keadaan yang tersesak tadi tu di dalam fakulti ataupun dalam universiti. Balancekan antara workshop, praktis dan juga teori
which is teori boleh dikekalkan dalam online, dan juga praktis perlu ada di, sebab kita belum lagi bersedia, totally bersedia. Of course boleh untuk bila kita tengok perkembangan seni visual tanah air, mungkin kat sini juga platform ataupun hidayah yang akan turun akan menunjukkan perubahan dalam art scene tadi tu. Mungkin lukisan yang berbentuk persegi tu takkan wujud lagi. Kita tak tahu keadaan kan, yang akan berlaku. Mungkin nak kekalkan ataupun tidak, ataupun sebab generasi sekarang ni lebih kepada online dan juga internet apa semua kan. So mungkin perubahan tu berlaku disebabkan pandemik ni. Ini ada satu titik tolak untuk selagi belum jumpa vaksin untuk selagi belum jumpa vaksin ni, virus ni, lagi tu mungkin. Dan saya rasa juga budaya online ni akan diteruskan kerana generasi yang ada sekarang ni generasi online kan. Mereka cenderung kepada tu. Tapi betul jadi cakap kan, kita kena mengimbangi. Ada certain certain course tu dia memang perlukan physical, macam studio dan sebagainya, masih perlukan. Selebihnya kelas teori memang boleh diteruskan dengan online. Satu lagi poin saya adalah tentang kerjasama antara fakulti dengan universiti. Which is kalau untuk teruskan pembelajaran secara hands on, dari segi facilities, of course facilities perlu pihak universiti dan fakulti ataupun ditambah baik. Sebab kalau kita tengok, kalau student tu adalah 30 orang dan juga size space tu bila ada penjarakan sosial hanya perlu ada 10 orang saja. So lagi 20 orang bila lagi akan belajar? So banyak benda yang perlu dititik beratkan, pengubahan jadual, susunan jadual dan susunan kelas tu. Kemungkinan dari segi space akan perlu ditambah baik, facilities, equipment yang perlu. Dan sebab kita tahu kita lepas guna nak sanitize kan, sebab new norm. And then benda tu kita perlu titik beratkan, dan perlu ada satu perbincangan ataupun discussion antara fakulti dan pihak universiti untuk mewujudkan keadaan yang kondusif untuk new norms. Saya rasa podcast kita hari ini sampai situ saja. Dan kita akan ada lagi siri-siri yang lain lepas ni. Ini siri yang pertama. Mungkin akan ada lagi topik begini tapi panel lain. Sekejap sangat ya, tak apa. Sekejap sangat, tak apa. Kita kadang-kadang nak tengok online ni budak tak boleh tunggu lama kan. Kota habis lah apa kan. Kita bagi pendek-pendek tapi padat ringkas dan padat. Dia perlu tengok perlu tengok. InsyaAllah kita akan ada bersiaran lagi di siri yang seterusnya dengan panel-panel yang lain juga kita akan jemput. Oleh itu kita sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum, dan terima kasih juga kepada rakan saya Cik Razif. Dan terima kasih. kita bertemu di siri yang seterusnya. Terima kasih.